ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, selesai kita mendirikan perintah Allah solat subuh secara berjamaah, dan bagi mengisi masa yang ada ini, insya-Allah akan kita sambung perbahasan dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Imam Al-Zahabi berkenaan dengan senarai kesalahan-kesalahan yang Allah telah klasifai dalam kategori dosa besar. Bila sebut dosa besar, bermaksud kesalahan ini ada cerita akhirat, ada azab yang telah disediakan untuk pelakunya di akhirat. Berbeza dengan dosa kecil, bukan tidak ada azab, memang tidak ada dalil menunjukkan ada seksaan khusus bagi pelaku dosa kecil. Maksudnya tidak ada azab khusus bagi kesalahan dosa kecil. Berbeza dengan dosa besar, setiap satu itu ada azabnya. Dan pada pagi ini kita masuk kepada dosa besar yang ke-17, iaitulah al-liwat ataupun homoseksual. Kesalahan ni kesalahan yang sangat besar, sebab pada zaman dahulu telah Allah binasakan satu kaum yang mereka ni dah sampai tahap homoseksualiti dah tak terkawal, iaitulah kaum Lut alaihi salam. Bila mana kaum Lut alaihi salam ni sampai tahap dalam bidayah nihayah, kalau ada bapa yang dapat anak lelaki, bila ada bapa dapat anak lelaki dan anak tadi tu memenuhi cita rasa mereka, ada bapa yang melakukan perkara tersebut kepada anaknya, ataupun ada bapa orang lain ataupun lelaki lain yang nak bunuh bapa ni kerana ingin mendapatkan anak tersebut. Dah tak terkawal dah, mereka dah tak terkawal. Jadi tuan sekalian, kita nak imbau sikit sejarah yang berlaku pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Sebelum tu dua persoalan. Yang pertama, adakah zaman Nabi Lut itu memang first time manusia buat homoseksual? Sebab apa? Sebab kalau kita bacalah jurnal-jurnal perubatan barat, ataupun kita baca APA punya jurnal, American Psychology Association, kalau kita baca tulisan mereka, mereka tak ikut wahyu, mereka buat cerapan, mereka buat pemerhatian. Mereka bukan baca hadis kemudian cari jawapan, mereka tengok manusia dan keluarkan jawapan. Baik, kalau tengok medical journals, memang dia kata kecenderungan ataupun orientasi seksual ni, sama ada lelaki tu nak suka perempuan secara biasa ataupun luar biasa, lelaki tu suka lelaki. Bagi mereka benda ni ialah benda yang dalam DNA, benda yang telah written, yang tertulis. Maknanya atas faktor hormon dan DNA menjadikan sebahagian orang dia punya orientasi seksual ke tempat lain sikit. Dan bagi mereka normal, cuma normal terpencil. Macam kita ni normal, suka perempuan. Yang gay ni dia kata bukan tak normal, normal terpencil. Macam orang autism bukan tak normal, autism tu normal, tapi spektrum berfikir dia tak sama. So dia normal terpencil, normal dalam dunia mereka. Tuan-tuan sekalian, kita kalau baca jurnal tersebut memang empirical, memang macam itulah jumpaan dapatan kajian mereka dengan data-data dan sekalian. Tapi bila kita baca hadis ataupun Quran, kita dapati bukan begitu. Bukan, walaupun mungkin ada penjelasan, tapi bukan begitu kisahnya. Bukan kita boleh kata kalau ada desakan dalaman, saya nak jadi seorang perempuan nak jadi lelaki, satu macam desakan dalaman, ini diri saya sebenar. Kalau betul pun kata jurnal tu macam tu, tapi Allah tak larang. Bukan semua benda yang fitrah Allah Ta'ala benarkan. Allah Ta'ala jadikan beberapa fitrah untuk uji manusia, bukan untuk kita layan dan sebagainya. Allah Ta'ala ciptakan fitrah suka perempuan, bukan kita boleh berzina, kita kena kahwin. Itu maksudnya. Allah Ta'ala ciptakan fitrah kita suka makan, bukan dia suruh makan sampai habis, dia suruh makan pada tahapnya. Kalau betul lah kajian barat tu kata memang ada faktor DNA, ada sebahagian manusia dia suka lelaki, bukan Allah suruh layan perasaan tu, bukan Allah suruh layan. Kalau betul pun kajian tersebut memang katalah dia tak menyalahi fitrah manusia, kata mereka, kalau betul pun bukan Allah suruh layan, tapi Allah suruh lawan. Sebab memang kita dihantar ke dunia ni untuk melawan diri kita sendiri, untuk lawan nafsu. Betul sekalian, kita imbau balik. Okey, persoalan kedua tadi apa? Pertama, adakah mereka ni, yang pertama sekali, tuan-tuan, jawapannya dalam surah Al-A'raf ayat 80.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lutan id qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ini jawapan. Adakah Nabi Lut kaumnya itu yang pertama buat homoseksual? Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 80 Allah Ta'ala sebutkan, dan Lut ketika dia berkata dengan kaum dia, atatunal fahishah, kenapa engkau buat macam ni, kenapa engkau mendatangi benda buruk ini, ma sabaqakum, yang tak pernah orang-orang dahulu buat, ahadam minal alamin, ahadim minal alamin, dekat alam ni, bukan dalam kalangan manusia, min ahadim minal alamin, dekat alam ni tak pernah siapa membuat. Belum pernah ada satu gender yang sama dia suka dekat gender yang sama, tak pernah ada, kata Allah dalam surah Al-A'raf. Baik, saya nak kait kajian barat dengan ayat ni. Mereka timbulkan satu syubhah, satu persoalan. Baik, kata orang orientalis, betul kalau kamu kata Allah Ta'ala laknat kaum Lut, cuba kamu fikir kenapa mereka jadi gay. Takkan tiba-tiba dia nak kata kajian dia betul. Kalau memanglah Allah telah hancurkan kaum Sodom, kaum Lut alaihi salam, tapi dia kata dengan kita, cuba kamu fikir orang Islam, kenapa kaum tu boleh suka lelaki? Bukankah kita geli tengok lelaki? Kita lelaki dengan lelaki ni ada batasnya, setakat salam boleh lah, tapi nak cium-cium tu rasa tak sampai tahap tu lagi. Mengapa ada sampai macam tu? Mereka timbulkan syubhah. Tuan-tuan sekalian, dalam kajian yang satu lagi, saya lupa nak ambil nama pengarang dan nama artikel dan jurnal yang menerbitkan tersebut, penerbit dia tersebut. Dia kata lebih kurang dalam 400 spesies kat dunia ni gay. Ada 400 spesies makhluk dekat alam ni gay, binatang. Yelah, baru ni ada orang tunjuk gambar kucing lelaki pergi rogol kucing lelaki, kucing jantan pergi buat kucing jantan, beruk jantan gay. Memang kita nampak ada gambar-gambar tu. Saya ulang balik, kalau betul pun ada satu DNA punya kod yang menyebabkan orientasi seksual satu makhluk atau orang tadi ke arah itu, bukan bermaksud ia boleh diraikan. Ia sesuatu yang Allah larang. Soalan kedua, adakah satu zaman satu nabi? Adakah satu zaman satu nabi? Tidak semestinya. Yang kita nak bincang pagi ni ialah tentang kaum Lut alaihi salam. Nabi Lut bukan satu-satunya nabi pada zaman tersebut, tapi ada seorang lagi rasul yang ada pada zaman itu. Siapa? Nabi Lut. Dia ada bapa dia nama Haran ni ialah seorang lelaki yang telah mengasaskan masyarakat Bani Haran. Nabi Lut ialah anak lelaki kepada Haran. Siapa Haran? Haran ialah adik-beradik Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim 3 beradik, Ibrahim, Nahur, Haran, 3 beradik. Ibrahim ni baiklah, 2 ni tak diketahui, tapi yang adik-beradik Ibrahim nama Haran, dia telah asaskan masyarakat Bani Haran. Dan anak kepada Haran nama dia Lut. So Lut alaihissalam ialah anak saudara kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ialah pakcik kepada Nabi Lut alaihissalam. Adakah mereka sezaman? Ya, mereka memang sezaman. Maknanya bukan bermaksud satu tahun ataupun satu zaman seorang je, tak semestinya. Kerana rasul-rasul dulu, satu rasul untuk satu kaum ataupun satu masalah. Nabi Lut dihantar khas untuk kaum ni, untuk kaum Sodom, untuk kaum yang buat homoseksual secara terang-terangan dan sangat melampau. Bagi saya lah, ni pandangan peribadi, tak apalah ada rakaman, penghinaan kepada Islam bila golongan seperti ini diberi ruang untuk ditemu ramah di foyer JAKIM. Bagi saya lah, bukan tak boleh buat temu ramah. Kalau nak sangat menyantuni mereka, dekat luar kan boleh, dekat TV Tasik kan boleh juga. Tapi kenapa menggunakan foyer Jabatan Kemajuan Islam Malaysia? Tuan-tuan sekalian, kaum yang buat kerja ni Allah telah hapuskan sama sekali. Kita buka surah Al-Ankabut, selepas surah Al-Qasas, surah Al-Ankabut ayat 30 ke atas, Allah Ta'ala sebut macam mana Allah Ta'ala hancurkan kaum Lut. Malaikat cedok tanah yang merupakan bukan tanah macam tanah negeri lah, besar. Satu negeri ataupun satu daerah tu dicangkul bawah tu, diangkat banyak tu tanah tu, land surface diangkat ke atas, sedangkan orang yang masih ada di dalam surface dipusingkan. Lepas tu dia lepas, dah lepas berterabur lah semua sekali. Orang pun jatuh ke bawah, tanah pun jatuh ke bawah. Sudahlah bila lepas tu tanah tu jadi pecah.
Allah Ta'ala hantar hijaratan min sijil, batu neraka pula untuk habis, memang tak ada baki dah. Perbuatan tu telah Allah Ta'ala laknat dan sangat laknat. Sebab tu tuan sekalian, berdakwah itu ada uslubnya, ada cara yang tepat, yang tak boleh menyalahi sunnah Nabi SAW. Baik, tak apalah. Jadi kita nak basuh bagi tuan sekalian, cuba tengok apa kisah yang berlaku pada Lut alaihissalam, faktor sejarah. Baik, tuan-tuan, pagi ni cuba kita tengok surah Al-Hijr, surah ke-15. Surah Al-Hijr, surah ke-15. Surah pertama juzuk 14. Maknanya muka surat 262. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim. Ayat 51 surah Al-Hijr. Apa kata Allah? Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. Maknanya Muhammad cerita dengan kita, dengan kita semua, Allah cerita tentang tetamu Ibrahim. Tuan-tuan sekalian, satu ketika Nabi Ibrahim ni duduk di Palestin. Waktu dia pergi Mekah kan, dia asal Mekah, waktu dia balik Palestin. Baik, masa Nabi Ibrahim memula kahwin, isterinya ialah Sarah. Lama tak dapat anak. Kemudian Sarah cadangkan dia kahwin dengan pembantu mereka, Hajar. Jadi bila kahwin dengan Hajar, dapat pula anak, Ismail alaihissalam. Kemudian ialah masa yang panjang, bila dah tua betul Ibrahim. Dah tua dah. Ibrahim ni kalau kita buka sejarah 170 ke 80 tahun, lamalah umur dia. Hampir 200 tahun umur dia, panjang. Maknanya umur isteri dia lebih kurang samalah, 100 lebih. Tuan-tuan, ketika umur mereka dah tua, tak disebutkan dalam tafsir, tapi Allah sebut tua, maknanya memang over 100, lebih separuh umur, dah tua dah. Tuan-tuan, datang dua orang malaikat yang menyamar sebagai manusia, berpakaian seperti manusia, dan menjadi manusia lelaki yang sangat cantik dan handsome. Datang ke rumah Ibrahim alaihissalam. Allah kata dengan Muhammad, kau ceritalah, cuba cerita pasal ni, pasal kita nak kena baca pasal dhaif Ibrahim, tetamu Ibrahim. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. Allah kata, bila tetamu tadi masuk, dua orang malaikat ni masuk rumah Ibrahim, dia bagi salam, Assalamualaikum. Salam ni bukan Nabi Muhammad, dah lama dah ada. Lafaz salam tu dah lama ada. Tak tahu bila lah, tapi dah lama ada. Salam tu lama ada. Nabi Ibrahim bukan Nabi yang lewat, Nabi yang awal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Rasul yang ke-6. Lepas tu Lut, Rasul ke-7. Dalam lagu lah, maknanya dalam zaman 7. Nabi ke-6. Antara Ibrahim alaihissalam dengan Muhammad SAW jauh sekali masanya. Jauh sekali. Nabi Muhammad yang last, 25th. Nabi Ibrahim alaihissalam 6, yang ke-6, jauh zaman dia. Tapi tuan-tuan, Ibrahim ni ialah Rasul yang sangat dekat dengan kita. Kita dilingkungi oleh sejarah Nabi Ibrahim. Hatta kita kena baca sebagai surat muakkad dalam tahiyat akhir, kita baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Bahkan sabda Nabi SAW, salawat yang paling afdal, salawat yang ni. Salawat yang macam-macam kan, tapi yang paling afdal ialah salawat Ibrahimiyah. Kita rapat dengan Ibrahim. Kita pergi haji, bukan pasal Nabi SAW saja. Nabi tu dalam jasadnya dikuburnya, tapi yang di situ tu semua Ibrahim. Batu Kaabah tu Ibrahim yang bina asasnya. Ada Hijri Ismail, tempat Ismail dipanjatkan oleh Ibrahim untuk tolak dia, letak batu kat atas. Ada makam Ibrahim, tapak kaki Ibrahim masa nak buat tu, semuanya Ibrahim. Safa Marwah pun Ibrahim. Ibrahim belaka. Kan? Kita pergi haji rukun kelima tu, kebanyakannya berkaitan dengan Ibrahim alaihissalam. Kita dengan dia rapat. Bahkan Nabi SAW nasabnya sampai Ismail alaihissalam. Memang sampai ke Nabi Ismail. Tuan-tuan sekalian, Ibrahim pun bagi salam, tetamu bagi salam. Masalahnya inilah, kalau terjemahan kita baca tak faham. Terjemahan kata, tetamu masuk bagi salam, kata Ibrahim, aku takut dengan kau. Kata Ibrahim, inna minkum wajilun, aku dengan isteri aku takut tengok kau ni. Tak boleh baca terjemahan, kena baca tafsir. Tuan-tuan sekalian, cerita dia macam ni. Ibrahim pun buat air
dia tak minum. Masak makanan, dia tak makan. Sampai dia buat beef grill, dia buat anak lembu panggang pun dia tak makan. Malaikat tu diam je. Malaikat tak sentuh. Tak sentuh pun. So Ibrahim tengok ni lain. Ibrahim mungkin tak tahu agaknya. Bukan tak tahu, Allah alam, tapi dia cakap, dia takutlah. Ya, aku takutlah. Kenapa engkau tak makan? Maksudnya tak makan, tak sentuh. Dan diam aja. Tuan-tuan sekalian, bila Ibrahim takut, kata malaikat, qalu la taujal inna nubashshiruka bighulamin alim. Dah, jangan takut. Inna nubashshiruka, kami datang nak bagi berita gembira. Bashar ni berita gembira. Kami datang nak beri berita gembira. Bighulamin alim, kamu akan dapat anak lelaki yang alim. Rupanya nak beritahu Sarah akan mengandung. Siapa dia? Ishaq. Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Mula Ismail, betul Ishaq. Ishaq adik Ibrahim. Ada sejarah yang palsu, dia cakap yang kena sembelih tu Ishaq. Ishaq dia kata, yang kena sembelih tu Ishaq sebab nak naikkan darah Bani Israel. Tak apalah. Tuan-tuan sekalian, sebab dia kata macam ni, Hajar tu hamba, takkanlah anak hamba jadi sembelihan Tuhan, mesti anak bukan. Itu tak apalah, sejarah palsu. Yang penting yang dicakap oleh malaikat ini ialah Ishaq. Maka kata Ibrahim, abasyartumuni ala ammasaniyal kibar, ayat 54 surah Al-Hijr. Macam mana kamu boleh cakap berita gembira ni? Ammasaniya al-kibar, kami dah tua. Ibrahim dah tua dah, isteri pun tua. Fabima tubashirun, macam mana boleh jadi macam ni? Tuan-tuan, Ibrahim bukan tak percaya pada Allah, Ibrahim Rasul. Tapi kalau kita baca Quran, Nabi Ibrahim ni, dia excited dia ialah dia tanya. Satu ketika dulu dia cakap dengan Allah, iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhan, cuba kau tunjuk macam mana kau hidupkan benda yang mati. Bukan dia tak percaya. Allah balas balik, qala awalam tu'min, kau tak beriman ke? Pun bukan Tuhan tak tahu. Tuhan bercakap dengan kekasihnya. Macam kita lah dengan isteri kita kan, awak tahu tak saya suka awak? Kita tanya balik, iya ke? Bukan kita tak percaya, kita percaya. Excited. Kita suka dengar benda tu disebut. Betul, buktikan. Dah memang dia isteri kita kan, tapi sebab kita suka dengar. Tuan-tuan sekalian, Ibrahim dia bukan tak percaya, tapi dia tanya macam mana, sebab dia dah tua. Lelaki tua mungkin tak ada sperm production. Perempuan dah tua, memang dah menopause, tak ada ovum, macam mana nak dapat anak? Bukan dia tak percaya, tapi dia excited dan bertanya kepada Allah. Lalu dia tegur malaikat, qalu basyarnaka bil haqq, kami cakap betul ni. Kami cakap betul lah ni, kan? Fala takum minal qanitin, jangan jadi orang berputus asa dengan rahmat Allah. Bukan Ibrahim tak beriman, tapi pesanan tu untuk orang baca Quran. Kalau Tuhan nak bagi, Tuhan bagi without any reason or cause. Tuhan boleh bagi dengan sebab ataupun tanpa sebab. Qalu wa man yaqnut min rahmati rabbih illa adh-dhalun. Ibrahim balik, yalah betul-betul. Yang putus asa dengan rahmat Allah ni orang yang sesat je. Dia bukan tak percaya, dia percaya, cuma excited. Tuan-tuan sekalian, setelah berita pertama diberitakan oleh malaikat, Ibrahim tahu ini misi, bukan ni tujuan besar dia. Dia tanya dengan malaikat tu, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Okey lah. Terima kasih berita pertama tadi. Wahai utusan Allah, fama khatbukum, apa sebenarnya kau datang sini? Apa sebenarnya tujuan kau datang sini? Ibrahim tahu dengan gaya malaikat tadi tu, dia tahu nak cakap isteri mengandung tu bukan cerita yang besar daripada cerita yang sebenar. Memang dua cerita dia bawa oleh malaikat, dua berita. Tapi dia tanya, fama khatbukum, apa sebenarnya kes, apa sebenarnya kau nak cerita dah hari ni sebenarnya? Qalu, jawab malaikat berdua tadi, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Baik, kami sebenarnya diutus untuk pergi kepada kaum yang telah melampau. Baik, ni zaman Nabi Ibrahim ni. Malaikat tu bukan nak pergi rumah Ibrahim sebagai destinasi. Malaikat tadi nak pergi ke tempat kedua sebagai destinasi dan singgah rumah Ibrahim. Sebab tu Allah guna istilah dhaifi Ibrahim, tetamu Ibrahim. Dia datang, dia nak pergi tempat lain, dia singgah rumah Ibrahim. Tugasan pertama malaikat tu singgah rumah Ibrahim, cakap dengan Ibrahim, isteri dia akan mengandung ataupun dia akan dapat anak. Mesej kedua ialah
dia beritahu Ibrahim, kami nak pergi hancurkan, kami nak pergi kepada kaum yang melampau. Maka tahulah Ibrahim bahawasanya malaikat tadi hanya singgah dan sebenarnya menuju kepada negeri yang di bawah kekuasaan anak buah dia, Lut alaihi salam. Surah Hijr ayat 50 sampai 51 sampai 60 ni menunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut sezaman. Dia nak pergi Nabi Lut tu. Malaikat ni nak pergi kat Nabi Lut. Ibrahim doa kepada Allah supaya kaum Lut dapat hidayah. Di sama zaman. Dan bila dengar, dia tahu dah memang Tuhan nak hancurkan. Allah mesti nak buat sesuatu dah. Bila Allah hantar utusan, maknanya nak buat, Allah Ta'ala nak bagi keputusan dia. Mesti ada sesuatu. Maka risaulah Nabi Lut. Kita tak jumpa risau ni dalam surah Al-Hijr. Kita jumpa dalam surah Al-Ankabut. Tuan baca sendiri nanti. Ibrahim risau, dalam qala inna fiha Luta, dalam tu ada Lut lah, anak buah dia, ada Rasul. Dia tahu memang Rasul nak bawa berita Allah nak hancurkan tempat ni, tapi dia risau, dalam tu kan ada Nabi Lut. Dia tahu, tapi dia risau. Maka tuan-tuan sekalian, dalam ayat 59 surah Al-Hijr dijawab oleh malaikat, illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Kami diutus kepada kaum berdosa kecuali Lut berserta pengikut. Maknanya jangan risau. Yang Allah nak putuskan ialah kaum Lut, yang Sodom tadi. Tapi yang ikut Lut semua selamat. Lamunajjuhum, semua selamat, ajma'in, semua selamat. Tuan sekalian, bila berlaku benda ni, baik, sikit lagi. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Allah selamatkan semua sekali kecuali isterinya. Dalam surah Al-Hijr Allah sebut kecuali isterinya. Dalam surah Al-Ankabut Allah sebut kecuali isterinya. Dalam surah Al-A'raf 83 Allah sebut kecuali isterinya. Susunannya sama. Kami nak hancurkan kaum Lut. First phrase. Phrase kedua, kami selamatkan Lut dan pengikutnya kecuali isteri. Sama kan ni? Kenapa Allah sebut begitu? Kenapa Tuhan tak payah sebut isteri pun tak apalah kalau ikut bahasa Melayu. Hapuskan semua, selamatkan pengikut Lut. Kan senang. Tapi Allah Ta'ala tetap highlight nama isteri dia. Semua tempat sama je. Kami hancurkan kaumnya, kami selamatkan Lut dan pengikutnya kecuali isterinya. Mesti ada perkataan kecuali isterinya. Tuan-tuan, Allah nak kita faham, isteri tak semestinya ikut suami dia. Memang macam itulah. Dan Lut alaihi salam tidak menceraikan isterinya. Mungkin syariat tu berbeza sedikit. Maknanya kalau kafir pun isteri tetap isteri. Macam zaman Musa alaihi salam. Musa tu kemudian daripada Nabi ni. Musa tu jauh sikit. Musa tu Bani Israel. Bani Israel bermula dengan Yaqub, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa. Jauh tu. Nabi Musa dengan Nabi asal Israel tu jauh. Masa Firaun tu sendiri dah mungkin syariatnya masih sama. Maknanya orang kafir dengan orang Islam mungkin tak dilarang sekali. Maknanya kalau suami isteri duduk sekali. Tuan sekalian, Nabi Lut isterinya tidak beriman, kafir dan derhaka kepada Allah, tapi tak ceraikan. Kalau tanya guru saya, dia kata macam ni, kata yalah, kalau lelaki itu baik, tak semestinya perempuan dia baik. Kadang-kadang kita kahwin, isteri itu ujian buat kita. Kadang-kadang kita kahwin, suami itu ujian buat kita. Tuhan nak sibukkan kita dalam rumah sendiri. Itulah kata guru saya, kata Syekh, kata mungkin Tuhan nak sibukkan kita dalam rumah kita sendiri. Macam anak saya tu, saya ada hire private tutor kat rumah saya. Anak saya bagi kelas membaca. Seorang ibu ni, dia ada anak autism. Masa dia habis kat anak je, duit dia habis kat anak. Macam tu hidup dia. Tapi sekarang siapakah dia? Seorang private tutor yang boleh ajar budak autistik belajar baca. Hebatlah. Jadi tuan-tuan, kalau dia tak diuji oleh anak autistik, mungkin setiap malam dia tengok Maharaja Lawak gelak-gelak kat depan TV. Mungkinlah. Mungkin dia sibuk pergi shopping. Tapi sebabkan dia ada anak autistik, hidup dia tak ada satu minit pun yang sia-sia. Semua yang benda berfaedah. Jaga anak makan. Budak autistik ni lain macam sikit. Bila tukar rutin, habis terbalik rumah tu.
dia fokus, hantar nak pergi belajar. Dia sendiri ialah aktivis untuk memberi pendidikan pada anak-anak autism. Jadi masa dia semua ibadah, nampak tak? Jadi tuan-tuan, bila Allah uji kita dengan benda macam tu, sebenarnya Tuhan juga selamatkan masa kita. Baik. Jadi isteri Lut memang derhaka kepada suami, dan Allah Ta'ala hancurkan sekali isteri Lut alaihi salam. Dia ada anak tak? Wallahu alam, tak tahu macam mana. Baik. Benda ni berlaku tuan-tuan sekalian bila falamma jaa lutinil mursalun, dalam ayat 61, utusan datang pada Lut dekat, okey, lepas Ibrahim dia pergi Lut. Dia cakap ni, Lut, bila sampai kat rumah Lut, orang-orang yang dengan Nabi Lut tu cakap, innakum qaumun munkarun, kami tak kenal kau pun. Bila sampai malaikat tadi bentuk yang sama ke kampung Lut, dia tak jumpa lagi kaum Lut yang gay ni. Kalau jumpa habis, sebab dia orang handsome. Malaikat ni handsome. Dia sampai rumah Lut dulu. Dan Nabi Lut beritahu pula tu, aku ada tetamu. Dia beritahu pula aku ada tetamu. Sebenarnya bila Lut beritahu ada tetamu tu, kecoh kampung tu, kecoh. Sebab dia orang ni lapar lelaki. Dia orang ni lelaki yang lapar lelaki. Dia mungkin dah tengok orang kampung tu 5-6 tahun, dah biasa dengan muka-muka tu. Bila dengar ada lelaki luar nak datang, dia orang excited. Dia orang ni gila sikit. Dia ada super gay. Gay tu, dia super gay. Dia dah tahap dah tak terkawal. Kalau dalam Bidayah wa Nihayah, dia ambil ayat Quran, di zaman itu ada kelab-kelab gay tua, kelab gay muda, memang dah sampai jadi satu budaya. Baik. Tuan-tuan sekalian, bila sampai kat rumah Lut, kaum-kaum Lut kata yang baiklah, kata kami tak kenal kau pun. Jawab malaikat tadi, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Kami datang nak membawa azab yang diorang suka dustakan. Diorang tak percaya kat Allah. Kami bawa berita azab yang mereka tak percaya tu. Wa atainaka bil haqq wa inna lasadiqun. Dan kami datang ni bawa cerita betul. Dan kami ni betul. Kami betul-betul benar. Kami bawa berita yang benar. Tuan-tuan, malaikat dia pesan dekat Lut alaihi salam, ialah maknanya pagi tu nak jadi dah. Fa asri bi ahlika. Lut, engkau keluar minal laili. Keluar, bawa kau punya member-member ni keluar di akhir malam, hampir subuh. Lut, engkau dengan pengikut engkau keluar akhir-akhir malam. Baik. Kata wattabi' adbarahum, engkau duduk belakang. Lut duduk belakang sekali. Kenapa Lut tak duduk depan? Kenapa duduk belakang? Sebab Allah suruh. Kenapa? Sebab dalam perjalanan nak keluar daripada kampung itu, Allah bagi satu perintah untuk semua orang. Wala yaltafit minkum ahad, jangan seorang pun toleh belakang. Engkau dengar apa pun jangan toleh belakang. Macam itulah. Engkau, okey Lut, engkau keluar dengan pengikut engkau daripada kampung ni, keluar. Allah bagi destinasi dah, tak tahu kat mana. Kalau tuan-tuan pergi Umrah Jordan, adalah tunjuk ni tempat Lut pergi. Baik. Dia cakap dengan Lut, okey Lut, kau bawa orang-orang ni pergi tempat tu. Ni rincing kata dah pergi Mantin, pergi Mantin. Apa-apa pun, bunyi ke, bau ke, jangan toleh belakang. Tuan-tuan, dia orang keluar akhir malam. Kaum Lut dibinasakan, matahari terbit. So berapa 2-3 jam je. Kalau jalan kaki 2-3 jam, baru berapa km. Marathoner, orang yang lari marathon. Marathon ni kalau 2 jam 42 km. Itu kira world record lah. Orang-orang Kenya, orang Kalenji semua tu, kalau dia orang kaki panjang hitam-hitam tu, dia orang ni dahsyat kalau marathon. Dia orang punya rekod ialah 2 jam ke 2 jam 15 minit, 42 km rekod dia orang. So kalau jalan lagilah sikit. Tuan-tuan, kalau setakat jalan 30 km, 30 km baru sampai depan tu je, 30 km. Takkan tak boleh dengar bunyi satu negeri yang dicedok. Cedok tu mesti ada bunyi. Malaikat cedok tanah tu, angkat. Kalau toleh boleh nampak lah negeri tu dekat langit, dekat atas. Bila berpusing tanah tu, dia faja'alna 'aliyaha safilaha, bukan apa, dia angkat bumi tu macam kita tengah duduk kat masjid, tiba-tiba tanah terangkat. Dia tonggeng pula upside down. So habislah jatuh benda-benda daripada tanah tu. Dah jatuh ke bawah tu, baru dia lepaskan tanah. So tanah tu jatuh, pam, berderai, pecah. So bunyi kan kuat bunyi tu. Bunyi satu tanah yang saiznya satu negeri dia angkat, ataupun satu kampung dia lepas, memang kuat. Udahlah dipecahkan tanah tu. Maknanya orang tadi mungkin dah mati kena himpak tanah, mati jatuh. Allah hantar hijaratan min sijil, batu-batu daripada
neraka untuk bakar semua sekali. Memang tu Allah pesan, jangan pusing. Lepas tu Lut belakang, Lut pastikan semua tak pusing. Jangan tengok. Lagi satu apa? Lut pun jangan tengok, takut Lut dengar kaum dia minta tolong. Allah tak bagi dia dengar. Jadi jangan, kau jalan ke depannya. Apa pun jalan ke depan. Wa qadayna ilaihi dzalikal amru anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Baik. Terus sekalian, mana waktu subuh? Dalam surah Al-Hijr sebut waktu subuh mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukuplah sejarah takat itu. Kita sambung dalam bab homoseksual tadi. Tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Arab, homoseksual ini kalau lelaki dia ada dua jenis. Pertama, lelaki dengan lelaki. Kedua, perempuan dengan perempuan. Lelaki-lelaki dia panggil gay. Orang putih ni dia cukup jaga bahasa lah kononnya, menjaga hati semua orang. Saya kat UM dulu ada pensyarah saya orang US, Dr. Diana Lia Baranovic. Dia free thinker saya rasa. Sebab orang putih US ni dia tak suka agama sangat. Dia lebih suka free thinker. Semua benda baik. Dia tak tolak Tuhan. Atheist tolak Tuhan. Dia tak tolak Tuhan. Free thinker tak tolak Tuhan. Tapi mereka hidup dengan kombinasi agama-agama. Ambil Shinto sikit, ambil Buddha sikit, Islam bagus. Saya masuk bilik dia, Quran pun ada, Bible pun ada, gambar Kaabah pun ada, gambar Buddha semua ada. Agama yang dicipta akhir zaman ini namanya agama kemanusiaan. Tuan-tuan tengok dalam orang putih punya perbicaraan dalam Facebook orang putih. Saya suka masuk-masuk je kat grup-grup orang putih tu. Dia orang cerita pasal humanity religion. This is religion of peace. This is ultimate true religion. Truly ultimate religion. Agama yang paling bagus ialah agama kemanusiaan. Otak dia fikir macam tu, agama kemanusiaan. Tuan-tuan, pensyarah saya ketika tu dia buka satu video untuk kami study pasal psikologi. Psikologi pesalah inilah. Dokumentari pasal Ted Bundy, seorang pembunuh bersiri yang paling kejam kat dunia ni antaranya Ted Bundy. Tengok aja. Lepas tu saya cakap lah, I think he one of dia ni salah seorang pada gay. Terkejut Dr. Diana tu sebab kelas saya tu orang Melayu sikit je, Cina dengan India ramai. Dia orang putih. Kira kelas tu campur-campur lah. Saya cakap gay. Dia tegur saya, oh never say gay, never say that harsh word. Jangan cakap perkataan kasar tu. Bagi dia kasar gay tu. We call them fling. Orang putih panggil gay ni fling. Kira macam lembut lah. Jangan panggil dia orang gay. Gay ni kasar. Tahu pun kasar. Dah tahu kasar, jangan jadi gay. Dia tak boleh terima kita bahasakan orang ni gay. Kata kasar, harsh word, memanglah kasar. Orang yang jadi gay tu bangga mereka gay. Bukan mereka malu, bukan mereka rasa jangan bagi kita. Tak, dia pilih jalan tu, dia bangga. Untuk sekalian, mereka orang-orang putih ni mereka dah celaru habis dah. Bagi mereka yang tepat ialah agama kemanusiaan. Baik, tuan-tuan sekalian, kalau laki-laki dia panggil gay, dalam bahasa Arab dia panggil liwat. Liwat ni tak semestinya perbuatan liwat, tapi pasangan fenomena keadaan tu dia panggil liwat juga. Keadaan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan dia panggil lesbian. Bahasa Arab musahaqah. Bila berlaku sexual intercourse, liwat ataupun musahaqah. Dalam undang-undang kita ada musahaqah. Gay dan lesbian ni kesalahan dia kalau ditangkap dan didapati bersalah, denda RM5,000 ataupun 3 tahun penjara. Enactment undang-undang Islam negeri Selangor menyatakan lesbian dengan gay ni, liwat dan musahaqah ni, kalau ditangkap dan didapati bersalah, boleh didenda didenda RM5,000, tidak lebih RM5,000, atau dipenjara tidak lebih 3 tahun, atau kedua-duanya sekali. Tapi itulah, dia boleh dicabar oleh Mahkamah Persekutuan. Tak apalah, kita tak nak bincang tu. Tuan-tuan sekalian, untuk dua-dua kategori ni dalam psikologi, dalam kajian kemanusiaan ada 3 tahap. Dia kata seksual ni ada 3 tahap. Pertama, orientasi. Dia sekadar dalam je, kecenderungan, minat je. Sebab tu kita jangan tengok orang yang tak ada pasangan gay, dia tak gay. Mungkin dia berada di level sexual orientation. Sebenarnya dia suka lelaki. Lelaki ni sebenarnya dia minat dan suka, cuma dia tertakat tu je, first level orientation. Dia suka tengok lelaki. Dia tengok lelaki handsome, tengok aja. Bahaya lelaki-lelaki macam ni. Ada dan ramai. Mereka tak pergi pada tahap kedua dan ketiga, mereka duduk level pertama, tapi ada.
ramai dia suka lelaki. Tahap kedua ialah sexual bukan intercourse, perilaku seksual. Dah sampai tahap dia buat. Bukan saja dia tu cenderung, tapi dia buat. Ini sangat ramai. Zaman Lut pun ada, zaman sekarang pun sangat ramai. Dan mereka sekarang sedang berjuang atas nama liberty, atas nama kemanusiaan, kebebasan, hak untuk mereka mengamalkan cara hidup mereka. Betul saya kata ni penghinaan. Kalau awak nak berjumpa dengan JAKIM pun, jangan jumpa dekat lobi tu. Pejabat JAKIM tu pejabat untuk membicarakan tentang macam mana nak jaga agama. Kalau nak bercakap, cakap kat luar. Respect. Orang yang bukan Islam nak masuk masjid boleh, respect, pakai tutup aurat. Masuk. Awak orang luar nak masuk rumah saya, respect, ni rumah saya. Dia orang tu melakukan perbuatan yang Allah benci, nak masuk kepada jabatan yang jaga agama, respect. Awak tak boleh masuk. Awak kat luar je. Bagi saya penghinaan bila saya tengok berita tu kat belakang lelaki macam perempuan, dia perempuan jadi lelaki, dia apa? Dia lelaki jadi perempuan. Perempuan jadi lelaki, saya confused. Lelaki jadi perempuan. Dia transgender. Boleh bercakap dengan di foyer Jabatan Kajian Islam Malaysia, mikrofon JAKIM, coverage media. Saya kata, apa benda ni? Kalau kita nak menyantuni mereka, ada sunnahnya, bukan begitu. Diberi ruang, diberi satu penghormatan yang seperti itu, sangat dahsyat. Untuk sekalian, kaum ni Allah pernah hancurkan. Maknanya Allah Ta'ala tak suka betul. Ustaz, tuan-tuan, di JAKIM ada KSK, bahagian komuniti, sosial dan keluarga, ataupun terbalik, keluarga, sosial, komuniti. Inilah bahagian yang kerja kat belakang tabir, siang malam, 7 hari seminggu. Ramai maknya ada bertaubat sebab ni JAKIM punya kerja, KSK. Diam je, tak pernah bagi coverage. Tuan-tuan nak ramai sangat. Dia style dia orang, dia tarik seorang, dia bawa pergi jalan, program, lepas tu geng-geng ni tarik orang lain. Berpuluh-puluh maknya yang telah bertaubat dalam program KSK dengan izin Allah. Dan kita pada ustaz-ustaz yang macam Ustaz Ibit Liu, yang paling saya tengok sendiri yang aktif ialah Maulana Wan Hilmi. Maulana Wan Hilmi ni tak tahulah Allah bagi kelebihan kat dia, orang suka dengan dia. Tengok dia, suka dia. Saya tak rasa gay nak ambil dia, tapi orang suka dengan dakwah dia. Dia cakap sedap, sempoi. Masa kami jemput Maulana Wan Hilmi ke Masjid Asy-Syarif Seri Kembangan, malam tu ada lebih kurang 20 orang maknyah yang baru bertaubat. Maknyah high class, bukan macam biasa. Cantik, memang cantik. Tengok 2 kali baru tahu dia sebenarnya lelaki. Dia pakai baju Melayu, okey, lelaki. Cantik. Tengah ada yang nak buang dada, ada yang nak betulkan rambut balik, tapi dagu dah runcing, bibir dah kecil. Bukan maknyah biasa-biasa. Tapi di mana Maulana pergi, diorang ikut. Diorang taubat dengan Allah melalui Maulana Wan Hilmi, alhamdulillah. Itu caranya. Bukan awak beri satu ruang untuk mereka bercakap, bukan macam itu caranya. Untuk sekalian, puak-puak ni memang mencari ruang untuk bercakap. Baik, kita kembali pada tajuk kita sekalian. Maka yang kedua ialah perilaku. Yang ketiga ialah yang saya sebut tadi, identity seksual. Mereka bukan saja ada orientasi suka pada lelaki, mereka bukan saja buat perbuatan zina dengan lelaki tadi, tetapi mereka ada identiti. Mereka tunjukkan siapa mereka. Mereka duduk ke atas depan media, dalam Facebook, kata mereka, ini grup kami ni orang-orang yang ada hak. Dia dah sampai tahap ni. Tuan-tuan, akhir zaman ini mereka di tahap yang ketiga, dan sangat ramai sebenarnya. Baik, maka saya nak petik pula satu penulisan, satu buku, sebenarnya bukulah satu buku kecil yang diterbitkan oleh JAKIM. Buku ini diterbitkan ketika Datuk Osman Mustafa menjadi pengarah, jadi KP JAKIM. Baik, apa dia? Hadis-hadis sahih tentang perlakuan LGBT. Kita jangan cerita politik, kita cerita kebenaran. Ketika itu JAKIM dia terang-terangan, memang zaman itu dia terang-terangan tidak memberi sebarang ruang kepada sebarang aktiviti promosi, tak ada boleh. Dia memang takkan sebut. Dan mereka aktif keluarkan risalah, program-program dakwah kepada golongan LGBT. Bukan kita benci, tak boleh benci dia orang. Kita nak betulkan. Kita bukan benci, kita tak benci, kita nak betulkan balik. Sebab kalau mereka ni tak dibetulkan, mereka jadi orang yang salah. Mereka boleh menjadi punca balak dan sebagainya. Maka mereka nak dibetulkan. Maka JAKIM dia keluarkan satu buku kecil namanya Hadis-Hadis Sahih berkaitan perlakuan LGBT. Baik, hadis yang pertama, la tubashirul mar'atul mar'ata illa wa huma zaniyatan. Tidak ada dua orang perempuan yang bersedap-sedapan
melainkan mereka sebenarnya berzina, kata Nabi SAW. Dan tidak ada dua lelaki yang bersedap-sedapan, melainkan mereka telah berzina. Sebab tu tak boleh lelaki dengan lelaki bersedap-sedapan. Tidur sekatil seselimut tak boleh. Tidur sekatil tak apa, satu selimut memang larangannya jelas, tak boleh, bahaya. Kita tengah tidur ni otak kita separuh, kan? Kalau tengah lena otak kita kosong, tak conscious. Bila kita dah pukul 4, kita subconscious, kita very very deep sleep. Pukul 4 tu memang langsung tak sedar langsung. Mata pun dah gerak-gerak. Kita di alam lain, di alam mimpi. Katalah terjaga kerana mimpi yang indah. Kawan kita lelaki putih pula sebelah kita, tidur pusing sana, tak, mustahil boleh jadi zina. Sebab tu tak boleh. Nabi kata bukan berzina ni, bersedap-sedapan, yubashir, sedap-sedap pun tak boleh, dianggap berzina. Untuk sekalian, adakah mereka tadi memang zina? Zina yang macam zina lelaki perempuan? Kesimpulannya, kalau musahaqah memang tak zina lah, tak mencapai tahap zina perempuan-perempuan, tapi laki-laki dia bermaksud zina. Baik. Hadis yang kedua, hadis Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu dapati seorang yang buat perbuatan kaum Lut. Hadis ni kalau kita dengar macam pelik, tapi ini hadis sahih, sanad yang sahih dalam Al-Baihaqi, dalam Musnad, dalam Al-Mustadrak Al-Hakim, dalam Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Daruqutni dan sebagainya. Maknanya semuanya mengatakan dia sahih. Cuma Bukhari tak ambil, Muslim tak ambil, tapi sahih. Kalau kamu dapati ada orang yang buat perbuatan Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bih, kamu bunuhlah pelaku dan mangsanya. Ni bukan hudud, ni bukan hudud ni. Tapi Nabi sebut kalau kamu tengok, bunuh. Sampai tahap tu sekali Allah benci perbuatan ni. Sebab Nabi suruh bunuh. Kita jangan bunuh orang pula. Tuan-tuan, dalam bab qisas, dalam fiqhul jinayah, hukum qisas hanya boleh dilakukan oleh sultan ataupun orang yang sultan lantik sahaja. Kalau adik saya kena bunuh, saya tak boleh bunuh balik, berdosa saya. Kalau orang bunuh adik saya bunuh dia balik, saya pula kena qisas sebab saya bunuh dia, tak boleh. Pembunuhan balas hanya layak dilakukan oleh sultan ataupun kerajaan, dan ataupun orang yang kerajaan lantik sahaja. Kalau keluarga mangsa bunuh balik, keluarga mangsa tu pula kena bunuh balik sebab dia bunuh orang. Dia tak ada kuasa, tak layak nak bunuh orang balik. Baik, yang akhir tu hadis banyak, saya baca yang akhir sekali. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW melaknat al-mutasyabbihin minar rijal wal bin nisa. Nabi laknat lelaki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal, dan melaknat perempuan yang menyerupai lelaki. Ini satu muhasabah lah untuk saya juga, tuan-tuan. Dalam TV kita, saya ni orang Melayu, saya sayang bangsa saya. Saya pun resis juga sikit-sikit, tapi saya terpaksa mengaku bangsa kita ni bangsa yang banyak mengarut lah. Sampai di Astro ada channel khas untuk mengarut, kan? Warna tu, cerita lawak, gelak-gelak, ada channel khas untuk mengarut, untuk qaul az-zur, untuk kata ayat sia-sia ni ada channel khas. Dan kena langgan. Warna bukan percuma kan? Warna betul kan? Saya tak ada Astro, tapi saya ingat ayah saya dulu ada Astro, dia kena langgan, dia bukan benda yang free. Saya tak ada TV kat rumah, tapi dulu sebelum kahwin saya ada TV, ada Astro. Tapi sebab saya beli Astro sebab saya nak tengok Discovery, saya suka tengok Discovery. Masa tu warna belum ada kot, masa tu mungkin ada Mustika, tapi kena langgan lah yang penting. Nak tengok lawak ni kena bayar, bukan percuma, kena bayar. Kena bayar, nak tengok nyanyi ni semua kena bayar. Tuan-tuan, orang boleh keluar duit untuk benda, tak apalah. Tapi yang saya nak cerita, dalam rancangan mengarut ni ada watak-watak lelaki yang jadi perempuan. Kita tengok ketawa. Tuan-tuan, perbuatan dia mengenakan pakaian perempuan menggelikan hati. Sepatutnya perbuatan mereka pakai baju perempuan melukakan hati kita, bukan menggelikan hati kita, melukakan. Apa ni? Bukankah Nabi telah laknat perempuan pakai baju lelaki? Bukankah Allah telah laknat lelaki pakai baju perempuan? Kita patutnya rasa luka. Kenapa buat macam ni? Sepatutnya begitu emosi kita, bukan gelak. Tak. Tuan-tuan, kalau orang tu jatuh motor, saya takkan gelak, saya kesian. Sebab bukan masa untuk gelak, bukan tempat untuk gelak. Orang buat dosa besar, bukan tempat untuk gelak, tempat untuk insaf.
Orang buat dosa besar ni bukan tempat untuk kita gelak, tempat untuk kita insaf. Tapi macam mana hati kita, tuan-tuan semua tak, mungkin hati saya, agaknya hati saya ni mati, tengok orang buat dosa besar, gelak, rasa benda tu kelakar, tak rasa pun azab Allah, tak rasa Tuhan marah. Something wrong with our heart and faith. Mesti ada masalah hati kita. Kita patut tengok TV, apa pakai baju perempuan gelak-gelak ni, sepatutnya kita marah dalam hati kita dan kita insaf. Astagfirullah, tutup TV, aku tak boleh tengok benda dosa besar. Bukan gelak. Gelak menunjukkan kita redha dan kita suka. Betul sekalian, Nabi SAW laknat, maksud Allah laknat penyerupa. Sebab tu tak ada alasan, tak boleh perempuan pakai baju lelaki. Atas apa alasan? Berlakon semua tak boleh. Memang tak boleh langsung. Sebab Allah dan Nabi laknat perbuatan tersebut. Memang tak boleh. Namun hadis ini merujuk lebih kepada transgender. Ditukar. Baik. Contoh sekalian, cukuplah sekadar itu. Banyak lagi hadis yang masa pun dah habis. Cuma tu sekalian, sebagai muhasabah lah, perbuatan liwat ataupun homoseksual ni, laki-laki perempuan ni, Allah laknat. Dan Allah dah hancurkan manusia ni, tak ada dah. Yang kedua, orang kata kalau Tuhan hancurkan, kenapa ada lagi gay? Nampak dia nak kata, dia nak bagi kita confuse. Maknanya gay tu memang innate dalam diri kita. Kalau Tuhan hancurkan gay, patutnya gay dah pupus. Tapi kenapa ada gay lagi? Tuan-tuan sekalian, saya ulang balik. Kalaupun, saya tak kata betul, tak kata salah ya, sebab saya bukan ahli perubatan. Saya hanya baca jurnal tu. Saya tak kata betul, tak kata salah. Kalaupun betul memang gay dan lesbian ni ialah dia, maksud saya sexual orientation ni ialah benda yang tertulis, benda yang dipengaruhi genetik. Kalau betul pun, ia bukan bermaksud kita kena jadi macam tu. Ia ujian. Orang yang Allah Ta'ala bagi suara cantik, bukan Allah suruh nyanyi, Allah Ta'ala suruh, dia bagi je lah suara sedap tu. Perempuan yang cantik, rupawan, bukan Tuhan suruh buka badan dia, tudung dia, Tuhan bagi dia kelebihan tu. Orang, maksud saya, apa yang Tuhan bagi tu ujian, bukan suruh layan. Itu saja. Mana kalau tuan jumpa orang kata, betul, saya baca doktor-doktor ni kata dia ialah benda normal. Betul, awak kata normal, awak katalah. Tapi bukan bermaksud awak kena jadi gay. Kalau nak kata lesbianism ini ialah benda yang normal, awak cakaplah, terpulang pada awak. Tapi saya tahu Allah larang perbuatan tersebut. Itu je. Innate, fitrah, bukan fitrah. Innate ni ialah benda yang dalaman dan memang ada, built in. Kalau betul built in pun bukan bermaksud kamu kena jadi lesbian ataupun gay. Ia ujian buat orang tersebut. Terus sekalian, wallahu alam. Cuma Dr. Daniel kata recent study yang lebih terkini menunjukkan sebenarnya hasil kajian yang saya sebut tu telah dicabar. Sebenarnya bukan genetik, bukan benda yang tertulis. Saya tak baca, saya belum baca, saya pun kalau baca tak faham, saya kena tanya pada doktor perubatan macam mana cara baca jurnal perubatan. Tapi telah pun dicabar, dia kata bukan benda yang semula jadi. Ada kajian terkini lagi yang nak cabar kajian tapi kajian ni lama ni. Yang kata dia ni memang dalaman, dah sedia ada ni, dah lama kajian ni, dah establish dalam dunia sains. Tuan-tuan sekalian, lagi sekali saya cakap diri saya, walaupun establish macam mana pun, bukan bermaksud orang tadi perlu jadi gay dan lesbian. Perlu tak? Ini ujian buat mereka. Akhir sekali saya minta maaf tersilap contoh, terkasar bahasa, tak cerita politik, cerita prihatin saya sedih tengok kenapa JAKIM boleh memberi ruang sebegitu baik dan hormat kepada orang yang terang-terang nak langgar Allah. Kalau dia panggil orang sedang bertaubat, silakan kapet merah. Ni kawan kita dulu dah balik kepada Allah, alhamdulillah, bagi dia coverage. Tapi kalau orang tadi stand for their right, berdiri untuk kata ni saya, respect us, respect me, orang ni tak boleh diberi ruang. Sebab kadang-kadang ada orang tengah cari jawapan dalam agama, dia tak jumpa jawapan, dia buka TV jumpa, ada betulnya. Jangan macam tu sekali, bahaya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah next kuliah kita bincang pasal tajuk yang sebenarnya qazaf, menuduh perempuan baik berzina. Wallahu alam.